Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Waalaikumsalam, saya boleh. Boleh, boleh. Okey. Okey, pertama kali Syah. Uh, tak sempat tu. Aku tak sempat tu. Oh, okey. Ada. Okey, Syah. Sementara tu bagi yang belum tu boleh buat attendance. Misal kita buka setengah Al-Quran bagi Muslim Al-Fatih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Syafi'il Amin Muslimin wa ala Muslimi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Okey, Alhamdulillah datang kali kita memanfaatkan kesyukuran kepada Allah ini kita masih di peluang ruang untuk minggu 10 ni. Okey, ada 14 orang lagi yang belum update. Okey, pertama kali khabar semua sihat Alhamdulillah, saya sihat. Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi ada 13 orang lagi. Saya nak share screen tak? Tadi saya sempat. Hakim dah belum Hakim? Sekarang total 36. So, baru 27 orang ni. Mungkin ada yang belum. So, siapa yang belum tu nanti boleh update lah. Haji Iskandar ni, Haji Iskandar ada? Saya. Oh, ada. Tak buat lagi. Attendance tak buat lagi. Okay, tak apa. Aisyah Razwan dah? Aisyah Razwan dah? Aisyah Razwan? Saya belum sir, tak boleh scan. Tak boleh. Dia Ya, tak kena elak tadi. Okay, tak apa. Arif Nakiuddin? Arif Nakiuddin dah? Line saya okay, tak apa. Tak apa Syahir Ramlan Syahir Ramlan. Okay, ada lagi? Saya Liza sir. Liza Khalidah? Saya dah Apa? sir. Ahmad Luqman. Ahmad Luqman dah? Okay. Ahmad Luqman selesai. Saya sir. Tuan Mak Farhan. Izzah Khalidah belum ke? Izzah? Dah ada belum Izzah? Belum. Izzah? Belum Izzah. Izzah tak masuk lagi Saya sir. Ni ada Zikri. Khairul Nisa binti Masjid dah. Berapa orang tinggal? Sir Hakim sir. Line slow gak sir? Hakim saya dah buat lah? Tak, Hakim line slow. Saya dah buat dah. Okey. Terima kasih sir. Hakim Talani ke? Muhammad Hakim bin Zam Talani ke? Betul. Terima kasih sir. Okay, lagi? Ada lagi? 7 orang. Saya sir, Sharifah Azila. Thank you sir. Okey, terima kasih. Ada lagi? Saya sir. Faizah. Tuan tadi yang memanggil lah. Baru masuk. Okey, ada lagi? Danish Furqan. Jawab Danish Furqan? Tak ada. Tak ada Okey, 5 orang. Kau kan lebih 5 orang patutnya. Tak ada
Okay, nanti boleh update yang 5 orang tu. Okay, Nisa baru masuk yang Nisa. Nisa ada sekalian tu. Nisa. Nisa ada tu. Oh, dia dah hilang. Tak ada Nisa. Tak ada suara pun. Nisa. Belum. Ada. Bisa ada. Ada lah, ada. Siap Nisa? Minggu lepas saya memanggil tak menjawab. Sorry. Sorry sir. Okay tu je kot. Lain tak dia kot. So, nanti update bagi 4 orang tu. Okay Alhamdulillah. Alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama sekali merapatkan syukuran kepada Allah lah. Nanti bina ruang. Okey jadi untuk hari ni for the last class ada lagi 2 orang. Bila start kelas malas pula nak ni. Tu. Okay. Assalamualaikum sir. Okay. Jadi yang last class kita dah go through fixed bias. So untuk part ni actually yang lepas yang kita stop kat sini. So boleh kita proceed untuk saya akan tengok kita punya kelas ni sampai malam. Sampai pukul 12 suku. So hopefully you all boleh tengok lah. Hopefully boleh go through one by one lah. Dan actually pre-class session tu 2 video saya bagi So khusus satu untuk emitter base, emitter bias. So second adalah untuk voltage divider bias. Lebih spesifik lah. So itu pun dah lebih kurang 20 minit. So supposedly okay lah sepatutnya. Dia punya ni. Okay, jadi untuk part hari ni kita go through emitter, common emitter amplifier ni lepas. Di mana kita ada 4 iaitu fixed bias. Itu second emitter bias. And third voltage divider bias, and the last voltage feedback bias. So yang lepas kita dah settle down yang ni. So hari ni kita cuba cover 2 benda ni lah. Try cover sampai habis. Sebab untuk 2 benda ni memang teorita tu akan maximize diguna pakai memang banyak, terlalu banyak. Okay, first kita pergi yang second type of the common emitter amplifier, iaitu emitter bias. So dalam you punya mind map dah boleh orang kata located lah you punya remind pasal dalam 4 benda. So dalam folder common emitter amplifier ni ada 4 sub type of the circuit lah. Ada 4 circuit. So kita dah masuk nombor 2 iaitu emitter bias. Okay, jadi untuk emitter bias kita masih fix pada 2 benda ni, iaitu untuk input for sure dekat base emitter, and untuk output kita letak pada common emitter.
Dan ini adalah forward bias. Dan kali ini adalah reverse bias. Sebab bias ni maksud dia kaedah sambung. Kalau forward tu sambung dia positif. Kalau reverse tu positif dan negatif. Tu sajalah. Hopefully you tak perlu confuse. Okay, untuk emitter bias actually dia punya foundation atau basic adalah datang daripada fixed bias. Fixed bias fixed bias. Yang nombor satu tu lah. Dia punya foundation. Yang bezanya hanya ini saja. Nampak lah. Kalau fixed bias, kaedah sambung dia keluar. Ini pula. Keluar E, dia terus round. Itu fixed bias lah. Ini fixed bias. Buat FX lah. Takut FB tu dah biasa dengan forward bias. Okay, ni fixed bias. So yang ni adalah untuk emitter bias. Emitter bias So ada RE. Ada nilai perintang RE. Maksud ni hanya ada RC dengan RE. RE tak ada. So for the next type of the common emitter bias circuit, kita ada RE. So tu saja bezanya. So tengok ayat ni balik. Adding a resistor to the emitter circuit stabilize the bias circuit and improve the stability level. Okay. Jadi dua part tu. Maksudnya yang pertama dia stabilize. Yang kedua dia improve. Tapi saya rasa macam ayat sama je sebab improve stability. Patah balik juga lah kepada first point, iaitu dia stabilize. Okay, yang paling penting macam mana kita nampak in term of mathematics function lah. Macam mana kita boleh nampak penambahan RE boleh menyebabkan dia improve. Satu part yang kita tengok balik lah. Dah masuk belum kau nampak? Kita tak masuk lah. Okay, Aisyah off mic. Aisyah off mic. Bertukang ke Aisyah? Bertukang ke Aisyah? Dia off mic. Mute mic tu. Tekan kat sini. Okay, union set. Okay, jadi dua orang. Ingat tu, tambahan tak ada orang. Okay, so dia dah kata macam mana nama RE ni boleh stabilize. So kita akan tengok lah. Kita go through detail nanti. Okay, first kita just redraw balik circuit ni. So actually bila macam ni you boleh connect, kita boleh simplify our circuit jadi macam ni lah. Sama je. Ni VCC sambung ke RB dan terus sambung ke dia punya transistor lah. Okay. Itu dia simplify lah. So kat sini you nampak dia combine VCC dengan VCC. So sini same value lah. So ni adalah RB, ni adalah RC, ni adalah RE. Okay, so ini yang dia dah pecahkan. Cuma ni dia buat side by side. Dia buat side by side. Dia dah pecah macam ni. Dia buat side input. The second part baru dia buat side output. Itu saja. So ini adalah untuk input Ini untuk input saja. You nampak ni hanya input saja. So ini loop input. Input loop So pada loop input okay. Pada ground jumpa negatif. So negatif VCC. Bawah dia jumpa RB. So RB air masuk positif minus. So ini jadi positif minus VRB lah. Sebab tu dia positif.
Jadi IB RB ini adalah equal to VRB. Dan plus, okey, lepas keluar tu VBE pula. Aku buat tukar. Aisyah boleh off mic kan? Okey. Saya boleh kan. Oh, okey, lupa. Tak ada masalah kot. Aisyah ada problem. Okey, dah. Saya buat Okey, thank you. So for the next keluar ni positif sebab dia positif, ni minus. So waktu tu dia minus, positif. Okay, lepas keluar VBE jumpa dia ni, jumpa positif ni adalah VRE. So ni adalah VRE actually. Tapi empat masuk actually in the positive polarity polar. So sebab tu dia positif lah. Sebab ni. Lepas tu jumpa balik ground. Lepas tu equal to 0. Dan actually rumus ni adalah sama je macam IC plus IB. Cuma apa yang dia buat, dia pecahkan lah. Iaitu IC actually equal to beta IB. So dia hanya tukar saja dalam ni. Sebab tu dia dapat macam ni lah. Sebab tu dia dapat IE equal to beta plus 1 IB. Okay, tu sama je. Okay, lepas tu kita put in the value of IE ni. Kita tukar dalam sebutan IE ni ada. Ni. So kita nak semua IB saja. Sebab IB dekat, sebab IB input. Sebab ni IB input. Sebab tu kita just tengok kat input side saja. So kita tulis balik VGC, IBRB, VBE kan. Nampak dia tukar. IE ni dia tukar kepada beta plus 1 IB. Ni tukar dan plus IE equal to 0. So just rearrange, dapatlah nilai. Ni kita punya nilai IB. Okay. Ni IB for emitter bias. Okay, kita tengok balik. Kalau IB dekat fixed bias macam mana? Nampak ni IB dekat fixed bias. Kalau tengok fixed bias ni nilai RE tak ada lah. Nilai RE tak ada. So itu yang membezakan lah. Kat sini actually atas sama je. Bawah tu ada plus beta plus 1 RE. So, itu beza dia lah. Sebab ada RE ada effect lah. Ada beta plus 1. Okay. Okay, itu part input dan paling penting input adalah kita nak cari IB. Kenapa perlu cari IB? Sebab bila dapat IB dapatlah IC. Sebab IC equal to beta IB. Okay. Jadi untuk output side ni untuk output loop lah So ni output loop. Kita tengok. So VGC. So kita start daripada, kalau tengok sini tengok dia punya arah tu macam ke sana kan. Tapi kalau tengok daripada you punya equation ni, actually arah dia ke sini. Start pada ground, dia jumpa negatif. So sebab tu dia start dengan negatif. Dia keluar, jumpa positif sebab I masuk. Sebab ni adalah active device. Active device dia supply current. So supply current yang keluar daripada dia punya device dia positif. Tapi untuk passive device, current masuk yang positif. Sebab tu dia positif. IC prime RC. So ni equal to, ini adalah equal to VC. VC. And the next plus minus, okay, ni VCE. So dia ambil sebab ini NPN. Ni NPN. So sebab tu negatif yang kat bawah. So dia ambil positif yang kat atas. Sebab betul lah untuk output dia kena reverse.
So dia kena berlawan lah, negatif dengan positif. Sebab tu dia positif, tukar dengan positif, VCE lepas keluar tu dia jumpa RE. RE positif, so sebab tu positif equal to lepas keluar ni jumpa ground balik. So equal to 0 lah. Okay, secara mudahnya untuk kita punya equation ni, kita buat assumption dengan IB terlampau-lampau kecil lah. Untuk memudahkan kita punya, orang kata, kita punya exercise ataupun kita punya numbers ataupun kita punya research on our circuit. So dengan mengambil kira IB tu terlampau kecil sebab IB nilai ni microamp. Manakala IC dengan IE nilai dia adalah nilai adalah milliamp. So nampak kat situ lah micro dengan milli. So nilai tu agak ketara perbezaan. So dengan mengambil anggaran IC equal to IC, so kita tukarkan dia punya parameter IE tu kepada IC. Ni hanya untuk memudahkan perkiraan. Sebab kalau ingat lagi exercise yang kita pernah buat last week, exercise 1 yang kita kira lah, kita kira IC dan IE, memang betul lah. IE dengan IC tu dia punya numbers tu depan sama, SAR dengan perpuluhan sama, tapi yang perubahannya kat belakang ni, yang mungkin nombor 2 titik perpuluhan. Sebab tu nak ambil mudah untuk kita punya perkiraan, sebab tu dia buat assumption macam ni. So IE equal to IC. So VCE so dia masukkan dalam persamaan tadi dan dia rearrange balik sebab untuk output dia kena ingat balik. Untuk output kita ada dua parameter yang kita tengok, iaitu IC dengan VCE untuk output. So sebab itulah dalam next formula ni, lebih perasan yang hanya tinggal nilai VCE dengan nilai IC saja yang kita tak tahu sebab nilai VCC dia beri selalunya, RC pun tahu, BRE pun tahu. So hanya dua parameter yang kita tahu. So sebab tu dia last kali dia tinggalkan VCE equal to VCC. So dia rearrange balik, VCE dia maintain, VCC pergi sana, so IC pun pergi sana, IERE pun pergi belah kanan lah. So sebab tu positif jadi minus. So dia tukarkan IE ni di IC sebab dia assumption, dia assume saja. So dapat persamaan ni. So dengan ambil kira VE equal to IERE, ni basic ni, biasa lah, betul lah. Ni betul lah, ni adalah positif minus, ni adalah VRE. So VIR. So rumus ni kita masuk, ini maksudnya dalam part ni, ni rumus basic ni, VIR. So hopefully you tak adalah confused, sebab sama je. For the next kita boleh nampak ini adalah equation VC. Okay, VC actually start daripada sini. Ni VC. Start daripada sini sampailah sini, sampai ground. Itu VC. Kat mana? So better kalau nak ambil ni adalah, ni actually VRC. Sorry, ni VRC bukan VC, VRC. Kalau VRC betul, minus ni saja. Tapi untuk VC, dia start ambil daripada node C sampailah ground. So kalau kita ada kita punya transistor macam ni, okay, ingat kita B, C and E. So bila sebut VB, actually start daripada sini sampai ground. Kalau VC start daripada sini sampailah ground. Anak panah ni tunjuk, anak panah ke atas, anak panah dia menunjukkan positif polarity. Positif. Hopefully you tahu lah. IE pun sama, start dari sini sampailah ground. Ni ground, ni pun ground, sampai ground. Patutnya sampai ground lah.
bukan sampai sini. Patutnya sampai sini. Sampai sini. Betul, sama. Itu VC lah. So VC nilai dia start daripada sini sampai ground. Sebab tu start dari sini, dia keluarkan equation dia lah. Okay, VCE. Start daripada, kalau kat sini, dia ambil dekat sini. VC. Betul-betul selepas keluar transistor. Bukan kat sini Kat sini dah VRC. Ini silap. Betul lah saya punya ni betul. VC ni. So lepas keluar, ni pun sama VB, ni pun VE. Macam dalam kes ni VE betul lah. Sama dengan VRE. Sebab start dari sini sampai ground, dia seorang je ada. Betul. Dia tak ada any device lain lah sebelum dia jumpa ground. Sebab tu dalam kondisi ni betul, ni tepat lah. Tapi untuk VC ni lain lah. So dia ambil dari sini, point sini sampailah ground. So kat sini ada dua komponen iaitu VCE dan VRE. Sebab tu dia buat VCE plus VE. Okay. VCE plus VE. Okay. Itu kalau ke arah daripada sini, point sini ke sini. Ni positif minus Itu daripada sini. Daripada sini, sebab dia ada dua Satu ke sana, satu ke sana. Betul? Okey. Itu kalau ke bawah. Ke bawah maksud dia kita ada nilai dua dua nilai lah. Sebab bila sebut node VC ni node VC. Okay, ni node VC. Ini dia punya plus minus. So masuk di plus minus ni ground lah. Okay, bila sebut plus ni plus. Betul lah kat sini VCE. Dia macam saya rasa yang 2-3 minggu lepas lah. Termasuk midterm break. Saya dah jelaskan kan pasal sambung bateri. Hopefully you masih ingat lah. Sambung bateri tu. Kalau berbeza apa jumpa dia. So kat situ actually equation dia sama je. Prinsip dia sama je. Prinsip dia sama ya. Hopefully you masih ingat lah. So kat sini ni positif minus. Okay, ini punya structure ke bawah. Dia boleh juga ke belah sana. Maksud dia kita start dari sini. Lalu second component jumpa ground. Pun boleh. Betul? Ke bawah pun boleh jumpa ground. Ke atas pun jumpa ground. Cuma ingat ni positif kita. Dan dengan mengekalkan polarity VRC ni negatif ni minus. Terkekalkan. So maksud dia VC equal tu kita ke belah atas kita jumpa negatif dulu kan. So negatif VRC keluar dia jumpa pula plus VCC. Okay. So saya rearrange balik. Sempit sikit lah pasal itu. Saya rearrange balik jadilah VCC tolak VRC. So bila tolak VRC. Okay, ni VRC tak dulu VRC. So di mana VCC equal to VRC adalah ICRC. So dapatlah benda ni. So ini yang belah ni loop yang belah sana ke atas, yang ni loop belah bawah. So sama je. Maksud dia dua-dua boleh. Okay, dua-dua boleh. Dan VB. Okay, dia ambil VB pula. Sama condition, ni VB. Ni B saya. So VB plus minus. So VB sama dengan VBE. Okay, ni yang belah sini. Saya ambil belah sini dulu. VBE plus VRE ataupun VE. Sebab VE equal to VRE. So sebab dia buat VRE saja. Okay, itu yang pertama. So saya buat belah belah ke sini lah. Belah sana. Tapi kat sana, tapi di belah input dah buat tadi kan. Belah input tadi kita dah buat. Untuk belah input pun boleh. Sebab kat sini tak nampak. Dia tak lukis graf. Dia tak lukis circuit. So dia tak nampak. Okay. So maksudnya tadi saya dah buat VB sama dengan VBE plus VRE. Sebab plus di minus. Okay, ini ke sana. Jumpa ground, settle. Ini juga boleh start dari sini
sampai jumpa ground. So VB sama dengan, ingat ni positif. Jumpa dulu negatif VRB. So kena negatif VRB. Keluar jumpa plus VCC. Lepas tu jumpa ground. Full stop. Sebab dia jumpa ground ni full stop lah, sebab yang paling penting VB ni dia start dari sini sampai dia jumpa ground. Lepas tu kita rearrange balik, dapatlah VCC minus VRB. Sebab tu kat situ dia dapat ni lah, VCC minus VRB. So VRB equal to IBRB lah, VRR. Okay, jelas kot? Ni banyak sikit question, tapi saya buat step by step lah. InsyaAllah saya tak tinggalkan anda. Ni baru emitter, voltage divider nanti memang kena cost sikit lah untuk tu kita. Okay, masih di ujung talian sebab senyap ni. Masih sir, masih. Ada sir, ada. Okay, risau. Cakap seorang-seorang risau. Okay, so hopefully you jangan confuse lah macam mana dia dapat ni. So memang dia boleh dua-dua. Boleh dua-dua. Maksud dia sebab kita ada dua kondisi lah. So dia just nak tunjukkan ni lah. Okay, okay, untuk emitter bias dekat tu buat simplify Okay, so kita ada ni lah kita punya part so output kita VCC. Sebab ingat untuk output kita ada IC dengan IVCE. So IC equal to beta ID. So maksud dia apa? Beta times ni lah. So times VCC minus VBE. Tak ada buat equation. Plus ARB plus beta plus 1 RE. Okay, ini nilai IC. Ini total equation lah untuk IC. Itu untuk IC. Ini adalah equation untuk PCE. Pun sama ada nilai. Nampak ada equation IC. So IC kat sini kita dah dapat tadi. So you just darabkan je lah. So nampak pada kondisi ni IC banyak main peranan lah. IC banyak main peranan di mana IC ni datang daripada IB. So maksud dia mudah kata IB yang orang kata menentukan. So sebab satu isu kita nak nampak macam mana dia stabilize tu. Apa maksud dia stable kan benda tu? Kenapa bila tambah RE dia stabilize? Kat situ kita nak tengok kenapa. Sebab tiba-tiba example terus. In term of calculation saya rasa mudah kot. Yang penting you faham konsep sama macam tonalita. So you boleh interpret macam-macam circuit lah di situ. Okay. Jadi macam mana dia boleh buat macam tu? Macam mana dia boleh stabilize? Itu satu persoalannya lah. Satu persoalan. So saya lukis balik. Sebab tadi dia kata input stability. Tak padam pun. Oh, sebab dia dah sikit. Dia dah rekod tadi. Saya tak padam lah. Tak apa. Sebab mencari ruang untuk saya menconteng. Okay. So saya lukis balik. Saya tulis balik. IC equal to A beta BCC minus CBE divide by RB plus beta plus 1 RE. So kalau tengok pada rumus ni, still nilai beta
orang kata ada. Sebab kalau tengok pada fixed bias, tengok fixed bias. Bias pun kalau tengok, kita punya, sebab ni B, itu IC, beta IB. So maksudnya apa? Kat sini kita nampak lah IC equal to beta VCC minus VBE divide by RB. So memang makin, sebab kalau tengok pada last kita punya class session saya ada kongsi satu video last week presentation, dia tunjukkan satu-satu. Maksudnya nilai beta tu berubah-ubah. Bagaimana bila beta berubah? Bila nilai beta ni berubah, Q point akan berubah. Itu paling penting lah. Q point ni akan berubah juga. So kita tak nak macam tu. Kalau boleh kita nak, tak kisahlah apa-apa pun transistor yang kita sambung, dia tak memberi impact yang besar terhadap beta. Itu yang maksud macam ni kita nak stabilize. Kita nak stabilize kita punya circuit. Maksudnya beta tu tak memberi effect. Saya senang ni kot example 190. Kita tengok balik kita punya apa ni pre-class session 2 minggu lepas saya. Bukan minggu lepas, 2 minggu lepas. Minggu lepas sebab dia tunjukkan bagaimana nilai beta tu bila dia bagi banyak number. So Q point tu akan kejap ke bawah, dia ke atas. So bila beta tu berubah, Q point akan berubah. So kita tak nak benda tu berlaku. Kalau boleh tak kisahlah apa pun transistor yang kita guna. Sebab transistor ni beta tu datang daripada transistor punya karakteristik lah. So macam mana kita nak elakkan beta ni, macam ni kita nampak sangat lah. Kita nampak sangat nilai beta sangat-sangat mempengaruhi nilai IB. Nilai IC. Sebab IC ni output. Maksudnya makin besar beta, makin banyak lah perubahan pada output. So itu yang kita nak elakkan. So itu yang kita gunakan emitter bias circuit. Mana dia stabilize. Tapi persoalan macam ni dia stabilize. Macam kita nak eliminate beta ni. So maksudnya kita nak beta. Sebab dalam persamaan emitter bias circuit ni, dia pun nampak beta ni still ada. Betul lah? Beta still ada. Cuma kalau tengok pada sini, dengan ambil kira beta ni, sebab selalunya beta dia punya range 50 hingga 200 dia punya value kilo. So ingat, ni agak besar sebab dia 10, tapi ni tambah 1. So kita boleh nampak beta plus 1 ni kita boleh anggap umpama macam beta juga. Kita boleh abaikan lah. Itu paling penting lah. Okay, boleh nampak kita boleh orang kata kita boleh anggap satu tu terlampau kecil compare dengan value yang ada kat sini lah. Kalau 200 lagi lah. 200 dengan 201. So effect dia kurang. So dengan anggap beta plus 1 equal to beta, so kita boleh equation ni boleh jadi macam ni balik. VCC minus VBE RB plus beta RB. Okay, itu kita punya part. Itu second part. Ni first part. Mana-mana anggapan kita beta plus 1 dah equal. Yelah sebab value tu agak, yelah 50 dengan 51. Macam tak banyak beza. Kalau you bahagi pun tak banyak perubahan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, ni exercise pertama. Ni exercise kedua yang kita akan buat lah. Okay, dengan anggapan, ingat beta ni besar. Betul? Beta ni besar. Dengan anggapan beta RE ni sangat-sangat ataupun lebih besar daripada RB. Kita anggap nilai RB tu terlampau kecil. Tapi kita kena tengok sebab kita nak nampak bagaimana emitter bias circuit ni boleh menyumbang kepada circuit yang stable bagi common emitter amplifier. Itu paling penting lah. Bagaimana dia boleh menyumbang
orang kata stable ni circuit tu terhadap output yang kita, input yang kita beri. Okay, dengan anggapan beta RE lebih sangat-sangat besar RB. Yalah, contoh kalau ni mungkin ni dah kilo ohm, ini mungkin ohm. So darab pula dengan 100. So dia jadi besar-besar lah. So kita boleh anggap bahawa nilai RB tu equal to kosong. Nanti you akan tengok for next slide. Tapi untuk contoh dia tak tunjuk RB tu kecil. Saya apa? Sebab untuk contoh dia hanya kita nak bermain dengan equation saja. So apa yang berlaku, kita boleh anggap sama kosong. Sebab tu equation next kita jadi macam ni. Tolak beta VE, dia jadi macam ni, beta RE. So kat sini you boleh nampak lah. Bila tinggal macam ni, nilai beta tu kita boleh orang kata ialah benda bahagi benda yang sama. So dapat 1. So kat situ you boleh nampak the last question nilai B tu kita tak, nilai beta tu kita tak bergantung dah. So output kita dah kita dah tak bergantung pada nilai beta. So the independent of the beta. Itu maksudnya lah. So sebab tu kita kata RE ni, pertambahan RE ni boleh menyebabkan kita melihat satu lebih stable. Kalau sebelum ni nampak bila beta berubah je, you ambil lah berapa tukar, so confirm IC akan berubah. So sebab tu Q point dia akan daripada elok kat sini, dia kat sini, jadi kat sini. So kita nak kurangkan perubahan tu. Sebab ingat, dekat sini dan kat sini adalah fixed value, di mana ni adalah BCC. Kalau untuk fixed bias ni adalah ni IC detected. Di mana IC detected equal to BCC bagi RC. Itu kalau fixed bias lah. Tapi untuk bias dia akan berubah sikit lah. For sure lah akan berubah. So kita nampak mana ni tak tunjuk dekat dia punya ni. Tak terlalu banyak from info dalam emitter bias circuit yang sepatutnya you kena tahulah. Okay, apa? Saya akan highlight beberapa part lah. Okay, ni yang pertama, ni input awak. Ni formula input. Ni asal formula, formula asal untuk input. Sebab kalau untuk fixed bias dia beri. Nampak? Untuk fixed bias dia beri. Untuk IB macam tu. Untuk IC macam tu. So untuk VCE you just dapatlah VCE sama dengan VCC tolak IC RC. Okay, settle down. Tak ada isu. Dan load lain dia berilah. Okay, saturated dengan cut off tu macam mana boleh. Tapi untuk emitter, untuk saturated dengan off pun dia tak tunjuk. Okay, tak apa. Kita tengok satu-satu. Okay. Okay, untuk IC selesai. Untuk VRE pula. Untuk VRE, VCE. Sebab output kita dua. Output kita dua tadi Output kita dua, iaitu IC selesai. Yang kedua adalah VCE. So untuk VCE, ini equation dia. Dan you nampak ada nilai IC juga. So nilai IC kita boleh gunakan juga ni lah exact value ni. Tapi kalau beta, bila yang paling penting bila beta RE terlampau besar, lebih besar melampau pada RB, so formula ni you boleh guna pakai. Nampak So kita boleh anggap lah. Boleh anggap. Tapi ini adalah exact equation yang ada. So tengok soalan. Tapi in case dalam part dia tak mention, you guna formula dia lah. Maksud dia exact formula yang sepatutnya lah. Okay. So IC dan VCE adalah ni. VCE. VCC minus IC yang tadi time RC. Okay, ni untuk second part lah. Okay. Itu yang bias. Dia tak tunjuk benda. Okay, itu saturated dengan
saturated dengan cut off. Okay, saturated. Dalam keadaan saturated. Okay, saturated maksud dia apa? Kita transistor dalam keadaan apa? BJT tu dalam keadaan apa? Saya bagi dua pilihan. Sama ada short circuit atau open circuit. Cut off lah. BJT jadi apa? Short circuit ke atau open circuit? Okay, ada seorang nak jawab? Ada yang jawab? Mak Adham. Oh, Mak Adham. Ya saya. Saturated BJT kan apa? Short circuit ke open circuit? Open lah. Open code. Dengan kod-kod lah ni. Dah minggu 10 ni bang. Kena confident. Saturated BJT. Ni you punya BJT asal. Ini C, ini E and ini B. So bila dia saturated, apa yang berlaku dekat C, E dengan B. Ni B anda, ni C, ini E. Ni asal sama juga lah. Ni daripada sini. Yang normal. C, B, ini E, ini B. Kau boleh takat, kalau sampai sini dah kena serius ni. Untuk cut off lah, apa yang berlaku antara sempang C, sempang E dan sempang B? Lepas tu saya bagi pilihan, short circuit ke open circuit? Short circuit macam ni. Kalau open circuit, dia macam ni. So untuk saturated, open circuit ke short circuit? Sebab last class saya tunjuk ni. Ada yang nak bantu? Short circuit. Siapa tu? Adam sir. Adam. Siapa Adam? Short circuit. Okay, short circuit So boleh saturated circuit, so B memang akan terputus lah. Untuk cut off, dia akan open circuit. Ni open circuit, ni short circuit. So kondisi ni kena restart lah. Kena betul-betul dah masuk kepala ni. Dah tak boleh ni. Boleh Adam? Tadi siapa tadi? Ahmad. Tadi Adam, tu Ahmad Daham saya Boleh sir. Okay. Sebab bila kelas online ni tak nampak muka, jadi tak tahu apa korang buat. Okay, jadi sebab sekarang main kita punya objektif untuk kita punya circuit ni, kenapa saturated dan cut off? Sebab yang paling penting kita nak dapat ini IC kita, ini adalah VCE kita. Kita
kita nak dapat pintasan fasi X dengan fasi Y. Di mana ini ketika saturated dan ini adalah ketika cut off. Sebab tu saya buat benda ni. Okey, jadi tengok balik circuit. Kita punya ni ini circuit kita pada RBRC. So kita tengok balik. So bila dia start, maksudnya bila dia saturated, so pada output kita punya sebab ini graph output. So kita punya kajian pun hanya pada output side saja. So pada output side boleh nampak bila dia saturated, dia short. Lepas tu dia jumpa RE. Tu dia ground. Ini C, ini E. Ini dia jumpa RC. Dan tu dia jumpa VCC. Betul eh? So ini RC. Ini RE. Okay. From this question, dia boleh nampak lah. VCC equal to ICRC plus VCC memang kosong. Bila kosong tak perlu lah, tak ada voltage drop. Plus ikutkan ni IE tapi sebab IE dah equal to IC, kita sebab IC lah. Sebab ni dah sesiri. Bila sesiri, IC dengan IE tu adalah sama. Sebab sesiri So saya buat IC times RE. So saya factorize IC RC plus RE. So the last dapatlah IC sama dengan VCC VCC divide by RC plus RE. Okay, ini adalah titik pintasan kat sini. VCC divide by RC plus RE. Kat sini. Okay, itu saturated. Untuk cut off pula. Filter kita dia macam ni. So ini VCC. Ni RC. So C kita. Kita terbuka. E kita. Dan E. Dan ground. Okay. Okay, ini RC kita. Ini C, ini E, ini RE. Okay, saya dah tulis balik Okay, bila letter terbuka. For sure, IC ni sama dengan kosong. So bila IC kosong, samalah. IE pun akan kosong M. Sebab terputus kan? Saluran terputus. Current ataupun air tu tak boleh lalu lah. So dia tak bergerak. Equal to kosong M. Current ni you boleh imagine sama macam aliran air lah. Itu mudah faham lah. Okay, jadi kat sini VCC sama dengan VCE. Sebab IC dah kosong, udara pun kosong. Ni pun sama lah, VCE memang ada. Sebab actually equation ni kita akan dapat IC RC plus VCE plus IE RE yang asalnya. Sekarang ni dah kosong. Sebab tu tinggal ni saja. So untuk emitter bias circuit sama. Jadi VCE equal to VCC pada titik ni. Okay, boleh? So the next kita tengok ni lah. Example untuk kita punya latihan untuk ni. So actually agak lama juga ni emitter, saya ingat kejap ni. So untuk divider lah tak apa. Kita cuba go through detail juga, tak ada issue.
Saya pun tak rushing. Ni all pun supposedly patutnya okey lah untuk follow. Okay, first dia minta saya IB ni. So IB ni input. So IC output. Ni output, ni pun output. Okay. Sebagai input, for sure kita akan tengok pada input loop lah. Start dari sini sampailah habis. Okay, jadi pada loop ni terpulang ada orang kena lukis balik. Kalau you selesa nak lukis balik, you lukis balik. Takut tak nampak. Macam siapa dah content dah expert, tak isu, tak masalah. Maksudnya contoh you boleh lukis balik macam ni lah. Ni battery, ni ground. Okay, ni you punya RB. Dan resistor, input RE, ground. Okay, ni 20. Tak buat, tadi dia terpadam. RB. Ini RE. Okay, buat loop. So bila buat loop, negatif 20 plus IB RB. Lupa pula VBE ni VBE plus IE RE equal to 0. Dan untuk emitter bias, you terus tangkap formula ni, iaitu IE equal to beta plus 1 IB. Terus guna saja. So kita arrange balik formula ni, jadilah IB RB plus VBE plus beta plus 1 IB sama dengan 20 lah. Saya bawa ke sana mana nak paling kala. Sorry, ni RE tertinggal. Okay, you akan dapat jawapan IB equal to 20 tolak VBE divide by RB plus beta plus 1 RE. Okay, kalau tengok pada kawan sini you boleh tengok RE hanya 1.5K manakala RB 550K. So mana lagi besar antara RB dengan RE? RB 510K manakala RE 1.5K. So mana satu lagi besar? RD ni RB dah. RB. RB lah. So RB besar. So maksudnya apa? Assumption kita yang mengatakan beta RE lebih besar daripada RB tak boleh pakai lah. You faham? So Boleh. kita guna formula yang asal. So you buat lah macam ni. So buatlah dapat jawapan 20 tolak 0.7. VBE 0.7 Hopefully jangan confuse pula. Tak ingat ke apa. Divide by RB 510K. K beta 100. 101. RE 1.5K. Okay, dapatlah jawapan. Okay, berapa jawapan? Kira-kira. Dapat micro answer. Dah boleh buat micro tu. Oh, salah. Betul lah. Memang beta micro, betul. Silap. Tolong kira. Dapat 29.18 micro. 29.18 micro Okay, kita pegang kata-kata kawan anda ni.
Okey, jadi itu IB. So ini IBQ ni. IBQ titik dia operate sebab masuk operate tu kita bersandarkan pada value yang diberi. Iaitu 20, 510, 1.5K dengan beta 100. Itu masuk IBQ lah. So ICQ apa? So just darab je lah beta IB. So nilai ni darab je lah yang 100. So dapatlah berapa mili ni? 9 point sama kot. Mili ya. So 9.18 mikro darab 100. 2 mikro 1, 2, 3 dapat 2.98 mm Okay, tu ICQ. Okay, VCQ pula. Kita tengok kat output side lah. Kita output side belah sini. So sama juga macam tadi. You nak lukis balik pun okay. Tapi kalau you dah expert, you buat loop macam saya lah. Saya terus buat loop je lah. Saya sebab dah tak ada ruang. You nak lukis balik macam ni pun boleh tak? Tak ada masalah. Sama je. Okay. Ni loop saya. Ni saya punya ground. So kita nampak untuk kita punya output So kita punya output 20 equal to ICRC plus VCE plus VE ataupun IERE lah. So dalam konteks ni ingat kita terus anggap di mana kita anggap IE adalah lebih kurang sama dengan IC. So sebab tu dapat IC RC plus VCE plus ICRE. So kita rearrange dapatlah VCE sama dengan 20 tolak IC RE plus RC. Okay. Tu IC dah dapat. RE, RC memang telah diberi. So masukkan sajalah dalam persamaan. Okay, berapa VCE sekarang? Berapa cepat? Kalkulator. Saya tolong kirakan ni. Okay, tolong orang kata interpret dia punya formula. So you all kira. 8.62 volt. 8.62 volt. Okay, terima kasih. Okay, tu VCE. Okay, VC tengok balik formula. So dia tengok balik data. Okay, ni kita punya VC. So kita ambil yang bawah lah. Sebab nak ke atas kita tak nampak. Kita ada dua komponen iaitu VCQ dengan VRE. So jadi senang je. VCE. VC equal to VCE plus VRE equal to IC RE. Kenapa IC? Bukan IE? Sebab ni lah. Kita anggap sama. So dah dapat kita punya equation ni. So VCE dah dapat tadi. IC dah dapat tadi. RE memang diberi. So settle lah. VC. So berapa VC?
15.62 volt. Betul ke? 15.62 volt. Sekejap, nanti lagi kita semak. Terus buat dia jawapan. Okay, 15.62. Hopefully yang boleh semak lah. Adam boleh semak, siapa lagi? Jelby boleh semak. Lokman boleh semak. Jangan suap lah. Jangan nganga awak ngap apa yang orang suap tu. Okay, jadi VB ambil kat sini lah. Ambil start kat sini. So kat sini ada VBE dengan VRE. So VB sama dengan VBE 0.7 plus VRE. So VRE actually ni lah ICRE. So yang tukar tadi VCE, sekarang VBE. So lagi kecil lah sepatutnya. Sebab VCE tadi besar 8.62. Yang ni hanya 0.67. Sedangkan value ni sama. So boleh nampak So boleh kira ni berapa. Dia punya ni memang dah lagu ni. Sebab VE ni, VE lagi senang lah. ICRE saja. Okay, saturated. So nak boleh buat ataupun kita dah buat tadi. Ni saturated. Di mana nilai IC saturated saturated. BCC bagi RC. Ni untuk saturated BCC untuk IC saturated. Hopefully you buat lah. BCC bagi RE plus RC. RC plus RE ke? Okay. RC plus RE. Okay. So BCC 20. RE pun dah ada. RC pun dah ada. So just masukkan numbers lah. Bagi dapat jawapan. Ini pun dalam milliamp lah. Okay. Boleh selesai. So betul, VC betul, VC 12 point, tapi tadi VC 12.99 minta tolong semak balik tadi. 12%. Betul. Dan tadi VC tu kawan awak dapat 15.62. Boleh kira balik. Tapi yang IB betul, IC betul, VCE pun betul. Cuma VC lah. Okay, saturated. Boleh kira senang lah. 5.13 mikro. 5.3 mikro. Okay, betul. Mili. Mini. Mili. Okay, boleh. So ini you boleh try. You punya ni bagus juga soalan ni nak buat. Cuma actually saya nak masuk pada voltage divider dulu. Untuk kita go forward lah. Sebab saya dah probably satu chapter saya akan satu soalan. So ini bagus juga untuk you all buat. Nanti kalau sempat kita cuba tengok balik. Sebab nak tengok voltage divider sekejap. Okay, ini yang ketiga circuit ketiga. So kita dah ada fixed bias, kita dah ada emitter bias, and number 3 is a voltage divider bias. Okay, fixed bias ni saja. Untuk emitter bias ada ni, dan ada ni. Okay, itu emitter bias. Okay, for the third type ada 1, 2, 3, 4. So maksudnya apa? RB sebelum ni, kalau you nampak RB sebelum ni hanya ada single. Sebelum ni lah. For fixed bias dengan emitter bias. Tapi untuk voltage divider, dia ada 2, iaitu ni selalunya RB1, ni RB2. So ada 2
So DC bias voltage at the base of the capacitor can be developed by a resistive voltage divider that consists of R1 and 2. Maksud kata the base, at the base. Sebab tu saya kata selalunya kita label VRB1 and VRB2 lah. Tapi mungkin dia nak ringkaskan equation just R1 and R2 saja. Tapi yang penting dia letaknya pada base base terminal. Okay, this is the DC quality supply voltage. Generally, voltage divider by circuit are designed so that the base current IB is much smaller than the current I2 to R2. Maksudnya apa? Kalau boleh, design yang kita nak buat, the base current ni IB kita ni lebih kecil, much smaller than the current daripada I2. Maksudnya I2 ni kalau boleh lagi besar daripada nilai I2. So selalunya nak current lalu bawah berbanding lalu sini, make sure rintangan ni lagi rendah lah daripada rintangan kat sini. Itu mainan dia. Sebab ingat mainan current ni macam air. So air ni kalau jumpa sempang, longkang ada dua sempang, so dia akan pilih laluan longkang yang kurang dia punya halangan supaya dia boleh mengalir cantik lah. Dia akan lalu juga tapi dia akan bertakung lah. Dia bertakung dia slow kan. So aliran tu akan stuck. Dia akan pergi ke saluran kedua yang clear. Itu yang dia boleh nampak lah. So kat situ dia boleh nampak lah bila nak dapat benda ni I2 greater than IB, so kena make sure R2 lebih kecil daripada RE lah. Apa yang kita tengok. So in this case, the voltage divider circuit is very straightforward saja to analyze because the effect of the current can be enough. Because the loading effect of the base current can be enough. Kita tengok apa maksud dia lah. Loading effect of the base current can be enough. Sebab ni straightforward maksud dia voltage divider hopefully ni sekat teori memang tak nak. Sebab tu saya kata untuk second term for our subject untuk elektronik ni, graf kita dah start, orang kata dia punya gradient tu dah start meningkat lah. So dah start mencungap-cungap naik ni. You tak boleh relax je lah. Mungkin fokus tu je diode, fokus tu semiconductor, simple-simple. Tak apa-apa banyak lagi lah. So bila masuk BJT ni memang banyak part yang you kena refer balik semua knowledge yang ada kat Tolita. Memang you tak ada pilihan. Okay. Ini exact analysis. Ni exact format ataupun exact connection yang you nampak. R1, R2, to put in the base terminal. Ini RC dengan kita ada RE. Okay, the input side of the network can then be redrawn forward. Maksudnya kita boleh lukis balik jadi macam ni. Nak lebih nampak lah. Kita just split saja Lita. Dia punya source tak ada dua. Actually dia sama. Tapi kita just split kan, so nampak sikit. Okay, circuit tu okay. Bila nampak ada split ni, you boleh buat part by part. Kita boleh buat part input dan kita boleh buat part output. Itu maksud saya part by part. Okay. So kita tengok kat sini daripada Lita yang kita dah ringkaskan ni, split ni, so kita boleh lukis balik jadi macam ni lah. Di mana nilai ni actually dengan nilai ni sama je. Asal kat atas kan, tapi terlukis balik you nampak jadi macam ni. Sebab tu kat sini kotak yang kita nampak ni dia terus group antara R1 and R2 dengan power source lah. Kat sini yang kita apply voltage divider. Sebab tu dipanggil voltage divider by circuit lah. Kat situ Thevenin theorem kita apply dekat ni untuk kita punya circuit. So the voltage source which is returned to the network and the open circuit terminal voltage. So you kena dapatkan dua value iaitu VTH dan nilai RTH.
Sama actually sama lah method macam Thevenin theorem yang you belajar kat circuit teori. So kotak ni kita nak tukar, pada node ni kita nak tukar circuit kita hanya tinggal ni saja. Ni ground. Ni B, ni B. Ni adalah nilai RTH. Ni adalah nilai RTH. So bila jadi macam ni, bila kita connect kat sini, senang sikit kita nak buat loop kan. Kalau macam ni nak buat loop, ada 2 loop payah. Ni loop pertama, ni loop kedua. Kan banyak sangat kerja nak buat. Sebab bila 2 loop ni, bila akan jadi leceh lah. Takkan nak buat IR1 tolak IR2. Jadi macam kalut sikit lah. So nak mudah kita guna Thevenin. Kita buat macam ni pada node ni. Dapat macam ni. So kita punya kata loop hanya ada satu saja. Senang sikit. Nampak So kat situ ni kita punya part iaitu using voltage divider rule. Sekarang kita nampak VTH ni adalah pada node ni. So pada node ni actually dia punya nilai VTH adalah sama dengan nilai VR2. So nilai VR2, ini nilai VR2 Jadi ni VR2. Ini formula Thevenin. So R2 divide by total resistance R1 plus R2 times the total out source yang ada lah, iaitu VCC. Kita dapat VTH ataupun VR2. Okay, itu baru VTH selesai. Next kita cari nilai RTH lah. So RTH untuk voltage supply untuk Thevenin dia akan jadi short circuit. Kalau I source dia akan jadi open circuit. Ni Thevenin. So dia jadi short, ni short ni short, supply short. So pada node ni you boleh nampak lah. Kita tengok sini pada node ni. Ni dengan ni. Kita nampak bila kita short, sambungan R1 dengan R2 ni jadi macam parallel. Ini umpama bila ground ni actually connected ni. Sambung. Sebab ni dengan ni adalah parallel. Sebab tu RTH nampak R1 times R2 ini parallel lah, rumus parallel. Okay, dapat dah. Betul lah. Okay, dah tukar pada Thevenin circuit, equivalent Thevenin circuit. So you dapat nilai VTH dengan nilai RTH. So kat sini you dah nampak lebih mudah kita nak analysis for the circuit lah. So lebih mudah dan sama. You nampak litar ni lebih kurang sama macam litar emitter base. Emitter bias. Sama je kan? Sama je lah. Cuma tadi VCC tapi dah tukar VTH. Tu saja. Okay. So samalah. So you boleh buat loop for the circuit. So ini untuk loop input. So using KVL. So dia buat ni lah. Ni minus. Sebab tu dia minus. Plus. So dia plus. Ni plus VBE. Plus VBE. Plus VRE. Dia plus VRE. So equal to 0. Sebab dia jumpa balik kosong. Ground. Okay, since ni equation yang memang lepas ni akan guna lah. IE equal to beta plus 1 times IB. So kita masukkan dalam ni. So sebab tu equation jadi macam ni. So ni adalah final lah. Lepas kita rearrange balik. Ni pergi sebelah. Untuk IB kita factorize antara ni dengan ni. So dapatlah punya equation ni. So kau tengok rumusnya sama macam emitter. Betul? Sama macam emitter bias. Cuma yang bezanya kat sini saja.
Kalau emitter bias VCC dengan RB emitter bias, tapi untuk voltage divider VTH dengan RTH. Okay, itu untuk input. Untuk output actually sama macam emitter bias, tak ada beza. Memang sama lah, tak ada beza. So kalau you tengok dia punya VCE pun sama, ni sama ni. VCC minus IC RCRE. Tengok boleh VCE equal to VCC minus IC RCRE, sama. So sama macam emitter bias. So saya rasa tak perlu kot repeat kita punya ni, sama je. Penting you kena buat satu step, iaitu kita kena buat Thevenin. Kalau emitter you terus buat loop, tapi untuk voltage divider you kena convert dulu pada theorem equivalent circuit, baru you buat loop. Tu saja. Ini contoh example ni. So example ni you boleh tukar balik. Ni from this equation kita boleh buat jadi macam ni lah. Ni ground. Okay, ini R1. So ini R2. Ini ground. Ini B. Okay, ini nilai 22K. Ini nilai 4.7K. Okay, ini 15 volt. Okay, kita settle down dulu. VTH, so VTH sama dengan 4.7K divide by 4.7K plus 22K. Kat sini you nampak nampak. Saya cakap tadi R2 kena lagi rendah, tapi tak apa, tengok dia. Yang untuk kita punya kajian ni R2 lagi besar daripada RE. RE 680 tapi ni 4.7K besar. Besar. Okay, times 15. So berapa VTH? So boleh kira lah. 2.64. 2.64. 2.4 Ya, sir. Okey, terima kasih. 2.4 volt. Next RTH lah. So RTH actually you tak perlu buat analysis pun, nak hafal boleh. R1 parallel to R2. So you dapat lah 22K times 4.7K 22K plus 4.1K. Berapa nilai? $3.87. 3.87 kilo ohm ke atau ohm saja? Kilo ohm. Kilo ohm. Yang saya faham confirm kilo ohm. Okay, so you boleh buat analisis. Kita you dah jadi macam ni lah. Ni ground. Ini RTH. Ini punya PJT. Okay, ni 3.87. Okay, ini 2.64 volt. Ini 680 ohm. Ni dah boleh buat lah. Kat sini you nampak dia punya part ni lah buat loop buat loop kat sini. So you akan dapat IB RTH plus VBE plus IE
RE equal to 2.64 ataupun equal to BTH lah. Saya terus bawa sana, saya malah tulis ni kali ya. Okay. So IE kita ni going to convert dulu. Equal to beta plus 1 IB. So dapatlah IB RTH plus BBE plus beta plus 1 IB RE equal to 0.64. So dapatlah IB sama dengan 2.64 tolak 0.7, BBE 0.7 divide by RTH berapa tadi? 3.87. Okay. Plus beta 150, 151. RE 080. Okay, selesai. Boleh kira? Berapa? 18.2 mikro. 18.2 mikro. Okay. So, plus kita dapatlah beta IB. Kita dapatlah 18.2 mikro darab 150. Berapa dapat? Dua 2.73 milliamp. 2.73 milliamp. Okay. So untuk kita punya analisis kita terus anggap ini equal to IE jugalah. Sebab dia kecil saja. Sebab beta plus 1 dengan beta IB. So 150 dengan 151 darab IB. So equation tu tak jauh lari. Sebab tu kita gunakan, kita assume the same parameter number for IE. So dah dapat IC. So for the next kita buat pada output analysis pula. So output analysis kita ambil line tegak ni lah. Ini saja. So saya terus buat 15 sama dengan IC RC plus VCE plus IE RE. So sebab matlamat kita nak VCE. So VCE sama dengan 15 tolak IC. So IC equal to IE. So saya terus tukar saja RC plus RE. Senanglah ni. 15 tolak 2.73 mili. RC 1.5K plus 680. Okey, kat sini hati-hati mili, kilo ni tak ada apa. Hopefully dalam calculation selalu lah kebanyakan actually jalan kerja betul. Cuma you punya jawapan salah sebab mungkin waktu you tekan calculator tu takut termiss lah. Sebab macam RTH ni saya tak risau sangat sebab ni KK lepas tu bawah ada K. Macam KK ni jadi mega lah. Nak selamat you terus kira tu masuk sekali K. Ni pun sama. Hopefully ni pun 27 mili masukkan mili. Kalau calculator scientific dia ada short form MK. So you just put in dia punya label tu dalam you punya dalam you punya calculation. Terus takut you confuse lah. So apa dapat BCE? 9.05. 9.05 ikut. Okay, 19.05, satu lagi 2.73. Okay, betul lah. 9.05 dengan 2.73. Okay, dah nampak? So, overall, saya dah go through voltage divider
Untuk feedback nanti dulu. Select dulu. So hari ni 2 okey lah tu. Sekarang masuk 3 yang lagi pening. So memang betul start actually for this chapter sebab untuk chapter 3, 4 and 5 kita cover memang full analysis about BJT. Dengan 3 chapter kan dapat cover BJT. So memang terlalu banyak calculation dan bila you saya tak pastilah elektronik ni boleh dapat national credit tak bila you sambung degree. Mungkin ada kot sebab dia punya syllabus ni actually dah cover some of the basic basic chapter for degree. So nanti untuk degree you akan nampak lah ada banyak lah. Contoh macam bias ni. Sini you nampak kita ground je kat sini kan. Betul. Ni lah kita ground ni. Kita ground je. Mungkin dekat degree you akan nampak lepas RE ni dia akan sambung pula pada satu nilai lain. Nilai macam ni BCC mungkin dia VE pula. Tu je lah kat degree. Lagi susah sikit lah dia punya analisis tu saja. Tapi memang kita tak boleh elak lah. Mathematics is our play game lah. Kat sini pun banyak. So siapa minat matematik macam saya kata ni mainan lah. Lepas tu saya suka lah. Walaupun ni first time saya ajar untuk for this subjek. Tapi bila kena dengan saya punya feel insyaAllah tak ada isu lah. Sebab ada matematik kan. Ajar matematik. So untuk quiz 2 ni boleh cuba. Sebab dia invert. Kalau tadi equation kita banyak straightforward. Masuk straightforward, dia beri VCC, dia beri RC, RP dengan RE. Dengan beta. Dan juga cari IB. Cuma untuk quiz 2 ni, tapi ni you boleh buat exercise lah. Saya tak jadikan sebagai untuk carry mark. Tapi bagus untuk you cuba sebab untuk you tengok kefahaman lah. Sebab kat sini dia beri pula nilai IB dengan dia beri pula nilai VRE ataupun VE. Ni VCE, nampak? Dia beri pula nilai yang kita nak cari. Lalu kita cari IB dengan VCE. Ni tak, dia beri nilai VE, VCE dengan IB untuk you cari beta dengan VCC pula. Nampak? VCC tak ada beri dengan RB. So, quite interesting lah untuk soalan ni sebab dia reverse. Sebelum ni dia beri VCC, RB dengan beta. Dia kena cari IB, VCE dengan IC. Dan kali ni terbalik pula. So bagus lah. You all cuba. So you tambahkan kefahaman. Okay, boleh? Ada apa-apa soalan? Kita dah masuk hampir 2 jam ni. Apa tak apa. You mobile cik. Dekat kawasan enggak ni mobile ni. Sir nak tengok attendance balik sir? Oh, itulah attendance dia dah padam. Siapa yang belum lagi ni? Tadi 5 orang kat saya. Siapa yang belum? Lagi 4 orang. Zulfaqar. Zulfaqar, saya. Okay, belum lagi. Okay, Haziq Ahnaf lah. Ada je saya, saya. Mana Maaf Haziq sir, Ahnaf? sama lambat. Tak apa. Terima kasih sir. Okay, sama. Dan lagi 2 orang. Danish Furqan dengan Arif Nakiuddin. Ada?
Oh, macam tak ada ni. Sebab ni pun dah 36 orang ni. Okay. So tolong ingat akal anda sebab saya tengok lab pun ada yang tak hantar. Saya tak ingat nama pelajar tu. So memang kena entertain ni. Sebab ini dah week 10. So you ada dalam tak habis sebulan lebih kurang. Ni dah bulan tengah bulan 12. So you akan tamat penghujung bulan 1 saya. So hopefully cuma untuk assignment saya tak sempat bagi lagi. Boleh construct 3 orang satu grup. 3 orang satu grup. Nanti soalan kena beri lah. Saya kalau boleh nak bagi soalan yang lebih banyak analisis lah supaya lebih nampak kefahaman tu lebih macam nampak lah di JT pun kat sini pun dah banyak analisis yang kita tengok. Saya boleh? Okay. Ada soalan lagi? Syed pun dah live lah tu. Dah live group tu. Dua ni. Okay, boleh tengok juga you punya modul. Modul. Oh, dia tak tengok mana. Lupa. Saya bukan saya screen. Saya share. Modul boleh tengok juga. Punya modul. Modul pun ada kat situ. So modul pun ada exercise yang boleh tengok, boleh buat. So banyak sebenarnya. Cuma masalah bila saya work from home, you study from home you berdepan dengan the real situation dekat rumah yang berlaku dengan TV, dengan you punya hobi, you punya kerakan, tu cabarannya lah. So hopefully you boleh tough kat sini. Sebab di HEPA dia bagi satu suatu sidik untuk you all tengok balik ataupun beri feedback sebab takut tertekan. You punya emosi ke apa. Bila kat rumah ni betul lah berdepan dengan sebab you punya peranan tu akan mix in one time you must run at the same time as a pelajar, anak, abang, adik, dari. Sebab tu mungkin banyak part lah you kena ambil. So boleh share lah dalam link tu. Okay, boleh Ada apa soalan lagi? Sebelum kita tangguh kelas kita pada pagi ni. Dini lagi? Ya, tak ada. Setakat ni tak ada. Okay, terima kasih. Okay, lain tak ada Okay, itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah. 2 jam. Hampir 2 jam lah. Sebab saya on ni. Kita tangguh dengan kita punya kelas dengan kita apa sahaja surah Subhanallah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Alhamdulillah boleh sampai. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Bangun! Sir ada lagi Laul. Tak ada ni bapak. Ada lah, aku tengok Tak ada. Wah. Suka-suka kau Zah. Ada baik. Aku tak maki-maki. Dia tiba-tiba babi kan boleh.
Respect suara lain. Nama. Nama. Oh, nama. Aduh. Bangun lah, Cik. Cak ada. Cik ni. Cak tunggu tak? Weh, banyak PBB ni. Banyak ni. Fakulti. Mus. Amin. Aduh. Ted. Di internet slow. Amin tu. Asal rekod lagi oh, belah kiri oh. Tu. Weh, nampak tak clear? Biarlah. Turun left setting tu. Hello. Halo Mujawal. Grup 3 orang pak. Yes. Okay. Elektronik. Jom. Tuan Icat dah propose kan? Dah. Dah buat jom tidur. Petang tak ada kelas. Betul tak ada kelas? Tahu tak ada. Ya, aku nak aku juara ni. Okay. Dah keluar malam aku layan Amin. Amin tidur. Ya, anjing Amin. Ni Zamil ni. Mesti Zamil tidur. dari champion. Baik. Jom. Mak aku keluar dulu lah. Okay.